25 minit, 15 saat. Berhormat, adakah peluang kena beri sekarang? Sikit lagi. Terima kasih Yang di-Pertua. Cadangan mengenai pelaksanaan gaji minimum berdasarkan sektor jika perlu diteliti dengan lebih mendalam kerana akan mengakibatkan pelaksanaan dan penguatkuasaan yang lebih kompleks. Kadar gaji minimum yang berbeza di setiap sektor akan mengakibatkan migrasi pekerja dari sektor dengan kadar gaji minimum rendah ke sektor yang mempunyai kadar gaji minimum yang lebih tinggi. Malah pihak International Labour Organization dengan izin ILO juga tidak menggalakkan sistem gaji minimum yang kompleks. ILO mencadangkan supaya negara ahli melaksanakan sistem gaji minimum yang ringkas dan mudah dilaksanakan. ILO juga menyatakan sistem dan struktur gaji minimum yang kompleks memberi cabaran kepada penyampaian maklumat dan komunikasi serta boleh menimbulkan kekeliruan dan konflik. Betul. Silakan. Saya dah bangkitkan mengenai isu gaji minimum. Kriteria nombor satu adalah untuk diberi perlindungan kepada pekerja-pekerja bawahan B40. Itu asas dia. Tetapi jangan kita perlu tunggu hingga MPGN membuat keputusan tersebut. Ikutlah seperti Pakatan Harapan. Tiap-tiap tahun naikkan RM100. Ini adalah untuk mereka mendapat gaji minima yang bagus, yang fair kerana mereka tidak ada bargaining power. Tetapi kalau sekarang Pakatan Harapan merajui kerajaan, gaji minima di negara ini patut RM1,400. Tahun dulu Yang Berhormat Perdana Menteri pun kedekut tak naikkan gaji minima. Tahun ini pun saya ada jumpa dengan Menteri Kewangan Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional di mana saya telah terangkan asas-asas tersebut. Dia very lengthy, saya tak mau bagi tahu. Tapi itu I don't want to explain. Tapi saya haraplah Yang Berhormat boleh membawa perkara itu ke kabinet macam saya buat dululah. I didn't wait for MPGN. Saya buat pergi ke kabinet katakan ini asas dia perlu meningkatkan gaji tersebut. Dan kita baca hari ini The Age di mana mengatakan 72% pekerja di negara ini ingin mengalih ke kerja yang lain kerana asasnya adalah gaji yang rendah. Satu di antaranya. Ini adalah tertinggi di rantau ini. Singapura pun hanya 60% saja yang ingin menukar kerja. Jadi Yang Berhormat perlu usahalah untuk kebaikan pekerja. Saya tahu Yang Berhormat mungkin sibuk dengan pilihan raya di tempat-tempat lain macam Melaka, tapi jangan lupa kewajipan kepada orang miskin. Terima kasih. Menteri, sekali. Terima kasih Datuk Speaker. Saya ada mengutarakan pandangan tentang gaji minimum, iaitu tentang penyelesaian yang terbaik. Tetapi dalam masa yang sama, Menteri, garis kemiskinan ini adalah RM2,208 dan RM12 menegaskan bahawa pendapatan pada 2024 itu adalah RM10,000 sisi keluarga, sisi rumah. Apakah sasaran itu boleh tercapai dengan garis kemiskinan 2208 manakala RM10,000 itu sasaran yang sedangkan landai gaji waktu minimum dia RM1,100. Jadi saya nak tahu bagaimanakah mekanisme yang boleh membantu untuk mencapai RM10,000 itu. Yang kedua, Menteri, tadi SIP, saya nak mencadangkan ataupun Menteri bersetuju dengan pandangan saya, iaitu Carum dan syarikat itu perlu dikaji semula tentang potongan gaji mereka. Yang keduanya, tidakkah boleh kita menyuntik atau kita beri dulu sebab ini collection every month. Jadi kita boleh ambil balik duit itu kemudian untuk kita menjamin kestabilan dana itu. Apakah pandangan itu berseiring dengan pandangan Menteri? Terima kasih Datuk Speaker. Terima kasih Menteri. Dengan izin. Tadi Yang Berhormat Menteri telah memberi satu penjelasan kepada persoalan yang telah saya bangkitkan sebelum kita berehat untuk waktu makan tengah hari. Kalau kita lihat apa yang telah dilakukan oleh kerajaan di kerajaan Kedah, iaitu larangan ke atas kedai-kedai judi, ia akan menyebabkan ramai hilang kerja. Dan saya telah tanya Yang Berhormat Menteri juga apa yang akan berlaku kepada Genting Highlands kalau larangan itu dikenakan ke atas mereka oleh Kerajaan Persekutuan. Bagaimana dengan pekerja-pekerja yang akan hilang kerja? Yang Berhormat Menteri telah memberi jawapan, saya tidak dengar. Cuma persoalan saya, adakah ini juga akan menggalakkan judi haram? Bagaimana dengan pendapatan Kerajaan Persekutuan daripada hasil syarikat-syarikat ini? Dua persoalan. Ketiga, Yang Berhormat Menteri, bagaimana dengan hak-hak orang bukan bumi putera?
orang-orang bukan Melayu untuk membeli nombor-nombor ekor secara sah? Adakah ini juga akan menyebabkan banyak-banyak perkara lagi, umpamanya kedai-kedai arak dan sebagainya, penjualan arak juga menghadapi masalah pada masa akan datang? Apakah pendirian Bapak Menteri atas perkara-perkara? Minta ulasan Bapak Menteri. Dan saya berterima kasih, sekali lagi saya ingin berterima kasih kerana Bapak Menteri telah memberi penjelasan. Tetapi apakah tunjuk ajar yang akan diberikan kepada timbalan menteri, terutamanya bila berhadapan dengan seorang wartawan wanita? Adakah beliau akan lemah lembut bercakap, memberi jawapan yang bernas seperti menteri, ataupun akan menunjukkan tingkah laku yang tidak sopan? Mohon penjelasan. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Saya ucapkan terima kasih kepada Ipoh Barat atas keprihatinan yang mencadangkan supaya gaji minimum dinaikkan ke 1,500. Kebetulannya kalau saya ikut pendirian saya yang berhormat, saya pun cukup bersimpati kepada warga kerja. Okay? Tetapi perkara ini perlu diperhalusi secara mendalam. Apa yang berhormat sebut itu betul. Apabila permintaan yang berhormat naikkan sedikit. Tetapi kalau ikut manifesto janji nak naikkan 1,500. Tapi tak tahu naikkan janji. Lepas tu Putar Belir kata Setiap tahun RM100. lepas tu 1,500 dalam tempoh 5 tahun. Don't menyeleweng. Manifesto kata kalau kita memerintah 1,500. Lepas tu Putar Belirkan fakta kata tiap-tiap tahun 100. Tak apa. Walau bagaimanapun biar dilihat ada tahun tahniah. Oh, is it the manifesto? Tuan Yang di-Pertua, kalau saya pembangkang, senang je saya boleh cebut turun naikkan gaji. Tetapi keadaan hari ini, as a responsible government, kita perlu mengkaji keadaan hari ini, kelembapan ekonomi. The industry players are suffering. Kita perlu bukan walaupun tanggungjawab Menteri Semua Manusia, Kementerian Semua Manusia membela nasib warga kerja. Ya, saya setuju. Pada masa yang sama, sebagai kerajaan yang bertanggungjawab, kita perlu
teknikal gaji untuk mengumumkan. Sebarang pengumuman di peringkat saya mungkin akan menjejas pengumuman mereka. Maka pengumuman akan buat pada 18 November, tetapi saya setuju untuk apabila jawatan kuasa membuat keputusan, kita sama-sama boleh bincang untuk menambah baik keadaan. Tuan Yang di-Pertua menjawab isu yang dikaitkan oleh Yang Berhormat Paul Dickson mengenai kajian produktiviti dan upah. Sistem upah yang dikaitkan dengan produktiviti merupakan satu sistem yang mewujudkan hubungan saling melengkapi di antara upah dan produktiviti pekerja. Pelaksanaan sistem ini membolehkan pekerja-pekerja mendapat upah yang adil hasil daripada peningkatan produktiviti dan prestasi mereka. Dalam usaha untuk memastikan kadar upah pekerja di Malaysia meningkat dan setimpal dengan produktiviti yang dihasilkan, Kementerian Sumber Manusia melalui Jabatan Perhubungan Perusahaan Malaysia telah menggalakkan majikan melaksanakan PLWS melalui program promosi dan publicity secara berterusan baik di peringkat negeri maupun nasional kepada majikan dan juga kesatuan sekerja. Sehingga bulan Oktober 2021, lebih 90,000 majikan telah melaksanakan sistem upah yang dikaitkan dengan produktiviti dengan lebih 5.2 juta pekerja telah menikmati faedah pelaksanaannya. Tuan Di-Pertua Yang Berhormat Tanjung Malim, Yang Berhormat Sempurna, Yang Berhormat Parit, Yang Berhormat Tangga Batu dan YB Kappa membangkitkan isu-isu berkaitan TVET. Antaranya adalah ketidakpadanan kemahiran dengan permintaan industri, akreditasi kemahiran dan agensi kawal selit. Kementerian ini melalui Jabatan Pembangunan Kemahiran bertanggungjawab dalam menyeleras pembangunan latihan kemahiran di Malaysia. Akta Pembangunan Kemahiran Kebangsaan 2006 ataupun kurungan Akta 652 mengawal selia pelaksanaan latihan serta menjamin kualiti graduan kemahiran yang dikeluarkan oleh sesebuah pusat latihan. Terdapat 3 kaedah pelaksanaan latihan kemahiran di bawah Kementerian Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia SPKM yang diselaraskan oleh JPK seperti berikut. Yang pertama, sistem latihan program bertauliah. Yang kedua, sistem latihan dual nasional. Dan yang ketiga, persijilan secara pengiktirafan pencapaian terdahulu. Sehingga 31 Oktober 2021, lebih 2 juta sijil kemahiran, diploma kemahiran Malaysia serta diploma lanjutan kemahiran Malaysia telah dianugerahkan kepada individu yang kompeten melalui ketiga-tiga kaedah persijilan tersebut yang menggunakan standard kemahiran pekerjaan kebangsaan sebagai asas dalam melaksanakan latihan. NOS yang dibangunkan bersama industri supaya NOS yang dihasilkan memenuhi keperluan industri. Graduan kemahiran turut dilengkapi dengan kebolehan insania, antaranya kemampuan menganalisis informasi, komunikasi berkesan, interaksi dan kolaborasi dalam kumpulan, pengurusan sumber dan rundingan cara mengikut budaya dan suasana setempat atau lokal dalam izin sebagai persediaan untuk bekerja dalam industri berkemahiran tinggi. Selain itu, Kementerian melalui Jabatan Tenaga Manusia turut menjalankan kaji selidip pengesanan graduan institusi latihan. Jabatan Tenaga Manusia menggunakan e-tracer study online system dengan izin bagi mengesan dan mengukur tahap kebolehpasaran graduan, mengenal pasti kualiti graduan daripada aspek perkembangan kerjaya dan impak graduan kepada sektor ekonomi. Berdasarkan maklum balas daripada 6,214 orang graduan pada tahun 2018, kebolehpasaran graduan adalah pada tahap tinggi iaitu 93.9% dengan 80.2% orang graduan bekerja dalam bidang yang dipelajari. Kadar kebolehpasaran graduan pada tahun 2019 meningkat kepada 95.4% dengan 82.8% orang graduan bekerja dalam bidang yang dipelajari. Namun pada tahun 2020, kadar kebolehpasaran graduan ILTJTM terjejas sedikit kesan daripada pengurangan pekerja semasa pandemik COVID-19. Kajian mendapati tahap kebolehpasaran graduan JTM pada tahun 2020 sedikit merosot pada tahap 90.5% dengan 81.4% orang pelajar bekerja dalam bidang yang dipelajari. Pelajar-pelajar JTM bukan sahaja memiliki kemahiran teknikal dan digital tetapi dipersiapkan dengan kepada mereka dengan kemahiran sokongan untuk memastikan mereka dapat bersaing dan kekal relevan dalam pasaran kerja pada masa hadapan walaupun bekerja di luar bidang yang dipelajari. Mat, terima kasih. Kalau boleh saya tanya soal susulan berkait dengan TVET kerana Kementerian Pengajian Tinggi pun ada memberi jawapan bahawa bawah jawatan kuasa Kabinet
ditubuhkan untuk mengatasi isu-isu yang dibangkitkan oleh laporan ketua audit. Dalam laporan ketua audit, Kementerian Mengajian Tinggi Sekretariat, tapi isu fragmentasi saya nampak masih lagi tak diselesaikan, di mana sekarang daripada 7 dahulunya ada 11 kementerian yang semua terlibat dalam TVET tanpa kepala yang khusus. Maksudnya not one controls all of them, ya. Jadi saya bimbang kerana satu fragmentasi, kedua yang dibawakan daripada jawapan Yang Berhormat, saya menunggu tentang isu akreditasi. Kerana tidak ada pemusatan dan dalam ataupun setakat 1 Januari 2020, my last point, ada 593 buah institusi TVET awam, 593, 633 institusi swasta, 22 buah kemahiran peringkat negeri. Tapi 42% daripada 185 program yang disampel, program TVET ditawarkan sebelum akreditasi sementara telah diperakukan. This is a big problem. Maksudnya pelajar masuk daftar tapi akreditasi tersebut belum lagi diperakukan. Jadi saya pohon Yang Berhormat dapat jawab bab ini kerana kita punya ramai pelajar-pelajar yang mahu bersama dalam program, tapi selagi tak ada big boss ataupun kementerian ataupun suruhanjaya apalah yang mengawal selia, akan wujud pertindihan jawatan dan juga pertindihan fungsi. Saya mohon jawapan Yang Berhormat. Terima kasih. Yang Berhormat, berkaitan. Oleh kerana kebolehan Yang Berhormat Menteri, saya difahamkan semua TVET di negara ini akan dibawa dan dikawal selia oleh HRDF Corporation. Apakah ini benar? Kalau benar, apakah perkara yang sedang dibuat? Dan kedua adalah kita semua tahu di Malaysia hanya lebih kurang 60 ke 70% pelajar telah diisi di semua institusi TVET di negara ini. Apa yang dibuat supaya ia dapat capai 100% dan juga jangan kita bina lagi ILP atau institusi TVET di negara ini yang dibiayai oleh kerajaan. Terima kasih. Boleh tanya? Just point yang lebih kurang sama. Menteri, saya nak tanya tentang akreditasi juga. Sebab menurut laporan audit negara, ada yang ambil masa sampai 5 tahun lebih, 2113 hari untuk dapatkan akreditasi penuh. So apakah langkah-langkah yang akan diambil oleh kementerian untuk mengatasi masalah ini? Terima kasih. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, terima kasih ahli-ahli Yang Berhormat. Isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Permatang Pau memang satu perkara yang cukup serius sebab perlu murid-murid ini ataupun penonton ini dimasukkan dalam IPDS yang swasta tetapi tanpa ada akreditasi. Dan ini satu masalah besar kerana di luar daripada kawalan Kementerian Sumber Manusia. Walau bagaimanapun saya tak nak lepas tangan menyatakan ini bukan tanggungjawab kementerian. Baru-baru ini Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah setuju memandangkan pelbagai agensi mengendalikan latihan-latihan TVET, maka kita perlu ada kecacatan program ini Yang Berhormat. Kecacatan program ini apabila kita mengendalikan program, selepas mengendalikan program, tracer study being done by the IPDS sendiri. Maka they give us all the flowery report. Murid-murid daripada kolej kita dah berjaya 90%, 80% dan sebagainya. Kebetulan in reality, sama ada laporan itu betul atau tidak, tak ada orang pasti. Dan maka seperti mana yang saya dibangkitkan oleh Yang Berhormat Ipoh Barat, maka Yang Amat Berhormat Perdana Menteri baru-baru ini memandangkan pelbagai agensi melaksanakan program dan ada juga Yang Berhormat saya perlu memperhatikan, ada juga senarai yang sama dapat bantuan daripada beberapa agensi. Cuma dia tukar tajuk program. Kalau tahun ni nama yang sama, dia menjalani kursus mungkin menjahit, orang yang sama, kolej yang sama, tahun kedua, dia buat kursus lain. Mungkin mereka yang menghadiri kolej-kolej seperti ini, kumpul sijil dari segi keberkesanan. Memang diragui. Maka Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mencadangkan supaya Kementerian Sumber Manusia menjadi single window untuk memantau. Dan saya ikut nasihat mantan Menteri Sumber Manusia penggal sebelum ni supaya menubuhkan satu tracer di mana tracer tadi will be conducted by the kementerian melalui
Pembangunan Sumber Manusia bukan saja hanya untuk Kementerian Sumber Manusia, untuk ke semua agensi. So we will have an independent report supaya kita memastikan perkara ini diatasi. Yang kedua mengenai kelewatan dari segi akreditasi dari sini, saya telah mengarahkan KSU, Kementerian Sumber Manusia, supaya mewujudkan satu jawatan kuasa supaya kita mengurangkan. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Memandangkan saya ada sikit je. 5 masa je. Saya nak minta kalau ada ya kualiti-kualiti institusi TVET di bawah seliaan kementerian lain, perlu ada keberanian lah, political will. Kalau mereka buat salah pun kena ambil tindakan lah. Dia tak boleh ada tindakan dunia antara dua darjat dalam hal ini. Terima kasih, Yang Berhormat. Yang berhormat, saya bagi jaminan saya Tidak akan ada pilih pelajar kasih Yang Berhormat. dan saya tak kompromi dari Tidak ada pelajar 100% akan menentu oleh 7 negara masa depan generasi. Yang Berhormat perlu jawab mengenai yang diisi oleh pelajar di TV. Hanya sekarang antara lingkungan Kita 20%. telah mempunyai promosi untuk menambahkan. Tetapi 2 tahun yang berhormat, kebanyakan kelas dan sebagainya tidak dijalankan memandangkan dalam keadaan MCO, dan kita dah mula longgarkan MCO sekarang. Saya pastikan Kementerian Malaysia akan mengadakan pelbagai roadshow untuk menambah pengisian. Pada di-Pertua memandangkan 2 minit saja, ada beberapa isu dah selesaikan. Untuk tujuan beberapa pelaksanaan latihan kemahiran sosial dan sokongan diterapkan dalam latihan seperti kerja berpasukan, teamwork, keupayaan berfikir secara kritis menerusi pendekatan pembelajaran berdasarkan projek ataupun project based learning, pembelajaran berdasarkan masalah, problem based learning, dan penyelesaian masalah, problem solving untuk melatih kemahiran berkomunikasi. JTM juga mewajibkan semua pelajar-pelajar mengikuti modul keusahawan dengan mengenal pasti modul MDEC untuk mengalakkan para pelajar JTM menceburi bidang perniagaan. Data menunjukkan antara faktor pengekalan tahap kebolehpasaran yang tinggi dalam kalangan graduan JTM pada tahun 2020 ialah keupayaan graduan untuk bekerja sendiri, 15.9% dalam tempoh pandemik. Selain itu, JTM turut diberi peluang untuk melengkapkan diri dengan pelbagai persijilan profesional yang diiktiraf oleh badan-badan persijilan terkemuka dalam dan luar negara sebagai nilai tambah untuk meninggikan kadar kebolehpasaran. Tuan Yang di-Pertua, seterusnya melalui Talent Corp, penekanan turut diberikan terhadap peningkatan kebolehpasaran graduan dengan mengaplikasikan penggunaan senarai pekerjaan kritikal, Critical Occupational List. Senarai pekerjaan kritikal bertujuan untuk mengenal pasti pekerjaan yang sukar diisi, merangkumi keperluan pekerjaan kemahiran tinggi atau mahir, high skill dan secara separuh mahir, mid skill, termasuk kelulusan pendidikan dan latihan teknikal dan vocational merentasi 18 industri ekonomi negara. Tuan Yang di-Pertua mengenai kutipan bayaran pinjaman PTPK yang rendah seperti yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Tanjung Malim. Pelbagai usaha telah dibuat, antaranya adalah dengan menawarkan pemberian diskaun sebanyak 20% kepada peminjam yang membuat penyelesaian bayaran balik pinjaman sekaligus, serta pemberian diskaun 10% kepada penjamin yang membuat pembayaran secara konsisten selama 12 bulan. Selain itu, demi menjaga hubungan baik dengan peminjam, kaedah rundingan dan juga pemujukan diguna pakai dalam menarik hati peminjam dan penjamin untuk membuat bayaran secara konsisten setiap bulan. Sebagai usaha untuk mendekati peminjam, PTPK turut menyediakan hikmat nasihat dan rundingan bagi membantu peminjam membuat penstrukturan serta penjadualan semula pinjaman. Peminjam dan penjamin juga diberi peluang untuk berbincang dengan pegawai PTPK untuk membuat rayuan bayaran balik pinjaman latihan kemahiran ini. Pihak PTPK juga telah mewujudkan rangkaian media sosial bagi mendekati dan mendapatkan maklum balas daripada para peminjam serta membantu memaklumkan peminjam tentang kekosongan pekerjaan di My Future Job. Tuan Yang di-Pertua, PTPK juga dalam tindakan untuk melantik ejen pungutan luar bagi mempertingkatkan prestasi kutipan bayaran balik pinjaman PTPK, khususnya tunggakan yang telah melebihi 10 tahun. Kerajaan mengambil berat hal kutipan bayaran balik yang dapat digunakan semula sebagai dana pusingan revolving fund yang boleh digunakan untuk membiayai lebih ramai pelatih pada masa hadapan. Tuan Yang di-Pertua, untuk makluman Yang Berhormat daripada Tanjung Malim, setakat ini tunggakan yang sedia ada
lebih kurang 1 bilion, lebih daripada 1 bilion. Dan saya ada, Kementerian sedang mengambil tingkat-tingkat langkah-langkah positif untuk mengutip balik. Menteri, boleh tanya sekejap? Menteri, terima kasihlah menyambut baik usaha untuk memungut balik pinjaman PDBK. Tetapi saya rasa kita kena selesaikan masalah ini dengan lebih menyeluruh. Sebab saya rasa bukan cara pungutan yang menyebabkan mereka tidak bayar balik, tetapi saya rasa ada masalah seperti ketidakpadanan dari skala kemahiran dan permintaan industri yang menyebabkan ada pelajar yang mereka keluar tak dapat pekerjaan ataupun dapat pekerjaan yang gaji dia kurang daripada gaji minima, maka mereka tak dapat bayar balik. So saya rasa mungkin kita boleh mengkajilah macam mana nak menyempurnakan program ni. Thank you. Terima kasih Yang Berhormat. Apa yang disebutkan Yang Berhormat adalah benar. Ada juga yang dah menjalani setelah meminjam dan menjalani latihan tetapi belum lagi dapat peluang pekerjaan dan sebagainya. Macam-macam pelbagai. Ada yang berjaya masih degil, tak nak bayar balik. Macam-macam. Walau bagaimanapun kita akan buat satu kajian menyeluruh untuk ambil tindakan. Tuan Yang di-Pertua mengenai perkara yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Wangsa Maju, YB Machang, YB Kalabakan dan YB Ipoh Barat, kerajaan sedar dan mengambil berat ke atas masalah yang dihadapi oleh pihak majikan dari segi kekurangan pekerja asing. Yang Berhormat, saya ada banyak lagi menteri. Saya lagi 5 minit saya habis. Tak nak bagi jawapan tulis. 5 minit. Kurang daripada 5 minit, Tuan Yang di-Pertua. Sejak pembekuan pengambilan pekerja asing baru yang telah berkuat kuasa pada Mac 2020 di bawah pemerintahan Yang Berhormat mantan Perdana Menteri, sektor-sektor yang mempunyai kebergantungan tinggi kepada pekerja asing seperti sektor perladangan menghadapi masalah kekurangan tenaga kerja yang cukup serius. Atas dasar itu, Kementerian Sumber Manusia bersama-sama Kementerian Dalam Negeri telah melaksanakan program pertukaran majikan dan program rekalibrasi tenaga kerja, dan kedua-dua program ini dilaksanakan bagi mengoptimumkan tenaga kerja dan memastikan kelangsungan perniagaan industri terutama dalam sektor yang mempunyai kebergantungan tinggi terhadap pekerja asing. Mesyuarat Jemaah Menteri pada 7 April 2021 telah bersetuju supaya Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sumber Manusia menyusul pandangan bahawa permohonan bahawa masuk pekerja asing oleh kerajaan dengan pengecualian khas diberikan khususnya kepada sektor perladangan tertakluk dengan penggunaan syarat SOP yang ketat bagi membendung penularan COVID-19. Seterusnya, mesyuarat jawatan kuasa pengurusan pandemik bilangan 60 tahun 2021 pada 22 Oktober 2021 telah meluluskan tata cara prosedur operasi standard kemasukan pekerja asing ke Malaysia bagi semua sektor. SOP ini telah mengambil kira SOP yang dibentang pada 4 Oktober 2021 dalam Kementerian Kesihatan Malaysia berhubung keperluan kesihatan kemasukan pekerja asing di negara ini. SOP tambahan daripada Kementerian Sumber Manusia merangkumi aspek-aspek prosedur pra-perlepasan semasa ketibaan, selepas ketibaan, tempoh kuarantin dan pasca kuarantin. Namun begitu, majikan diwajibkan menyediakan penginapan dan kemudahan kepada pekerja selaras dengan Akta Minimum Perumahan Penginapan dan Kemudahan Pekerja 1990 ataupun Akta 46. Penyediaan penginapan kepada pekerja warga asing juga merupakan syarat kepada penggajian pekerja asing. Selain itu, semua anjakan paradigma dari kalangan pengusaha isdadang dan majikan mesti dilakukan daripada alasan diterapik dan minta pengajian pekerja asing yang boleh dimanipulasi dan diperkuratnya secara melampau yang menyebabkan negara kita tergolong dalam tier 3 trafficking in person daripada TIP report. Justru itu, pihak majikan perlu bersedia menawarkan gaji yang lebih tinggi dan setimpal serta mampu menyediakan kemudahan keperumahan yang selesa serta faedah-faedah kewangan dan bukan kewangan kepada pekerja yang tempatan. Hal ini dapat menjadikan sektor perladangan sebagai satu sektor yang boleh menjanjikan gaji yang lumayan sekaligus dapat meningkatkan peluang kerjaya yang lebih luas kepada pekerja tempatan. Tuan Yang di-Pertua, berhubung isu pembantu rumah asing ataupun yang disebut oleh Yang Berhormat Ipoh Barat, majoriti pembantu rumah asing di negara ini ialah dari negara Indonesia, dan ketika ini Kementerian Sumber Manusia masih dalam peringkat rundingan bersama pihak Indonesia bagi mentamatkan memorandum persefahaman mengenai pengambilan perkhidmat domestik Indonesia ataupun PDI yang telah tamat pada 30 Mei 2021.
walaupun perjanjian penggajian dan pengantaran pulang bagi pekerja sektor formal kerajaan Nepal telah ditandatangani pada 29 Oktober 2018, berlaku kelewatan dalam urusan kemasukan yang dirancangkan berikut pelaksanaan PKP. Namun kerajaan telah bersedia untuk membuka semula kemasukan pekerja asing bagi semua sektor. Tuan Yang Ketua, saya dengan ni Bila dia akan dibenarkan domestic workers datang ke negara ini atau dibuka? Tuan Yang Dipertua, aku isu domestik ini memang satu isu yang cukup kritik pada masa ini. Kritikal. Khususnya selepas PKP, ramai isteri rumah tangga dah mula keluar bekerja. Tetapi saya telah menghadapi sedikit kekangan dengan memorandum daripada pihak Indonesia di mana kerajaan Indonesia telah mencadangkan one mate, one task. Berarti apabila kita bawa masuk pekerja asing, khususnya untuk pekerja domestik, one mate, one task berarti kalau dia cuci kain je, kerja lain dia takkan buat. Saya telah cadangkan counter offer kepada pihak Indonesia supaya kalau ikut dengan prosedur one mate, one task, mungkin setiap rumah di Malaysia kena ada 5 atau 6 mate. Maka saya telah cadangkan kepada kerajaan, Menteri Sumber Manusia Indonesia yang berhormat, Tuan Yang Dipertua, supaya kita boleh mengambil satu kaedah baru di mana sekiranya ahli keluarga kurang dari 8 orang, dia boleh ambil 1 mate. Sekiranya ahli keluarga lebih daripada 8 orang, mungkin 2 mate. Dan baru-baru ni Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah melawat negara Indonesia dan telah berbincang dengan pihak Indonesia, dan saya akan melawat pada 8 hari bulan untuk memutuskan perjanjian antara Indonesia dengan Malaysia supaya kita bawa masuk pekerjaan dalam Bro, masa terdekat. sensitive matter itu adalah made online. Kita semua tahu. Made online. Itu yang online tu. Saya telah bangkit isu itu, saya telah bangkitkan. Kita tanya JTK, mereka tahu bahawa perkara ini menjadi sensitif kepada Indonesia. Saya faham Yang Berhormat, perkara ini telah pun dibincang antara kedua-dua Kementerian Malaysia dan saya telah sampaikan pandangan pihak Indonesia kepada Yang Berhormat Perdana Menteri supaya Kabinet membuat satu keputusan supaya kita bisa cari penyelesaian. Dengan Nepal, semasa kita meraja kerajaan, mereka telah setuju. Kenapa bahagian dasar belum membuat perjanjian tu untuk mentandatangani? Ada sedikit kelewatan sebab PKP dan sebagainya. Semua ini akan diselesaikan dalam masa terdekat Yang Berhormat. Tuan Yang Dipertua, Yang Berhormat HRD ucapkan terima kasih kepada semua ahli yang berhormat. Yang Berhormat Menteri. Pelbagai isu. Dan saya bagi jaminan kepada Dewan Yang Mulia ini, segala pandangan dan pandangan akan diterima secara terbuka dan baik kita akan amalkan, yang kurang baik kita akan perbaiki. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Sekarang saya menjemput Yang Berhormat Menteri Pertanian dan Industri Makanan. Datuk Yang Bertuah. Datuk Yang Bertuah. Point of order. Ini selalu ni bila menteri-menteri jawab pada dan lepas tu katakan dia beri jawapan tulis. Macam saya telah membangkitkan perkara HDR Corporation. HDR Corporation dengan dalam-dalamnya, it's quite a major thing. Tidak ada jawapan. Kalau tak apa, jawapan tulis diberi. Saya boleh baca Hansard di mana saya telah bangkitkan perkara itu. Yang saya nak bangkitkan Datuk Dipertua adalah ini. Saya harap jawapan diberi sebelum committee stage. Kalau tidak, pada committee stage pun perkara itu dibangkit lagi. It doesn't make any sense. Saya pun satu sefahaman lah di antara dia. Masa kita daju di sana pun saya mengarahkan. You give the answer as fast as possible. Jangan kita lambatkan. Supaya at committee stage ada lebih makna. Please. Okey, Yang Berhormat Ipoh Barat, jawapan bertulis ruling daripada speaker 5 working days, 5 hari bekerja untuk jawapan bertulis. Tetapi yang mana-mana isu baru ataupun yang mana Yang Berhormat tak puas hati, saya rasa bawa pada pejabat speaker lah. Sebab dia yang boleh mengarahkan menteri. I understand the point that you're raising. It is in the Hansard. I can bring it. Boleh. Tapi Terima biar kasih. speaker buat ruling on that. Terima kasih. Saya hanya babysitting. Silakan Yang Berhormat Menteri. Ya, terima kasih.